الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah. Untuk sama kita menyambung kembali pengajian kitab kita ataupun pengajian kita berkaitan dengan tadabbur surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah, surah yang ke-32, ada 30 ayat di dalam surah As-Sajadah ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada kuliah yang lepas, minggu lalulah, memberikan sedikit pengetahuan berkaitan dengan surah As-Sajadah. Sebagaimana kita bincangkan juga dulu tentang surah Al-Mulk, 30 ayat, iaitulah menceritakan tentang kebesaran Allah. Dan juga sama dengan surah As-Sajadah, iaitulah sama juga untuk menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kuliah yang lalu pun telah kita bahaskan makna sajadah itu apa, dan surah As-Sajadah ini adalah surah Makkiyah yang kita bahaskan pada kuliah yang lalu. Nabi selalu baca pada setiap hari Jumaat pagi subuh, dan juga Nabi selalu baca sebelum Nabi tidur. Semua ini adalah menunjukkan peringatan kembali setelah mana berlakunya kehidupan dalam dunia. So ingat balik, Allah ni maha berkuasa secara keseluruhan lah, daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-30. Jadi dua ayat yang telah kita bahaskan pada kuliah yang lalu. Pertama ialah huruf al-muqata'ah, Alif Lam Mim, dan apa sebabnya kita dah bagi tahu dah. Wallahu a'lam bimuradihi, Allah Maha mengetahui maksudnya. Dan ada satu benda yang menarik dalam huruf al-muqata'ah ini, ialah cara untuk nak attract orang ataupun nak tarik perhatian orang, dengan cara mengambil perhatian sebelum memberitahu benda yang lebih penting. Itu adalah ayat-ayat yang dimulakan dengan huruf-huruf al-muqata'ah. Dan setelah daripada huruf al-muqata'ah, kebanyakannya semua adalah menceritakan tentang Al-Quran. Baik surah Al-Baqarah, Zalikal Kitabu La Raiba Fih, surah Yasin, Wal Quranil Hakim, surah Taha, Ma Anzalna Alaikal Qur'ana Litashqa, surah As-Sajadah, Tanzilul Kitab. Semua ni tentang Al-Quran. Sebab kita dah bagi tahu dahulu, ia berkaitan dengan untuk menarik perhatian orang yang sedang mendengar apa yang Nabi sampaikan. Pada ketika itulah Allah nak bagi tahu Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita nak bahas lebih lanjut untuk sambung ayat yang ketiga, kita nak baca surah As-Sajadah ini bermula daripada ayat yang ke-8. Betul ya? Betul ayat yang ke-8 insya-Allah. Surah As-Sajadah, muka surat 415, ayat yang ke-8 insya-Allah kita mulakan sehinggalah pada ayat yang ke-11. Kita akan berhenti pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. Baik, surah As-Sajadah 30 ayat, surah Makkiyah yang berartinya surah sujud. As-Sajadah artinya sujud. Dan kita pun dah bagi tahu pada kuliah yang lalu, bukan hanya ada surah As-Sajadah ini sahaja yang menyuruh kita untuk sujud ataupun dipanggil sebagai sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Tetapi ada 14 tempat dalam Al-Quran untuk kita dianjurkan sujud dengan sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Dan dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita berkaitan dengan siapa itu Allah. Seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Mulk dahulu, sama Allah menceritakan tentang siapa dia Allah. Allah menciptakan langit, Allah memudahkan bumi untuk kita, Allah menciptakan burung, Allah boleh menterbalikkan bumi ni. Semua Allah nak memperkenalkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah pemilik kerajaan muka bumi ataupun di atas langit dan juga bumi. So dalam surah As-Sajadah, poin yang utama pada awal ini ialah mereka orang-orang kafir Quraisy telah menuduh Nabi SAW sebagai orang yang mengada-adakan Al-Quran. Okey, kerana kita tahu ketika mana Nabi SAW memberikan Al-Quran itu ataupun membawakan Al-Quran itu kepada semua orang-orang Quraisy, ada yang mendengarnya dan masuk ke dalam Islam. Sebab Al-Quran ini ia mukjizat. Satu benda yang kalau kata orang-orang Arab dengar pun dia satu benda yang unik. Sebab itu kita tak boleh katakan dalam keadaan orang Arab dia dengar, kita pun dengar. Tapi kita tak boleh kata orang Arab untunglah Ustaz pasal dia faham. Betul dia faham, tapi dia tak tadabbur. Bukan maksudnya dia tak tadabbur. Kalau dia tidak tadabbur, tak tafsir apa yang disebutkan, maka samalah macam tak ada apa-apa jugalah. Dia hanya boleh faham seperti mana yang kita dah baca, tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. Dia akan faham Al-Quran itu diturunkan tidak ada keraguan dan diturunkan itu adalah daripada Allah ataupun Tuhan sekalian alam. Macam mana dia faham, macam tu kita faham. Orang Arab pun sama. Tapi kalau katalah mereka ini mentadabbur Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, surah Muhammad Allah sebut ayat ke-24. Apakah mereka ini tidak mahu mentadabbur Al-Quran walaupun Allah itu sebut kepada orang Arab? Sebab ayat itu turun kepada orang kafir Quraisy. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka ini tak mahu mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati mereka telah tertutup, kata Allah. So kalau katalah orang Arab itu mendengar Al-Quran,
Buat apa Allah kata lagi untuk tadabbur Al-Quran? Memang mereka faham dah. Tak, sebab siapa pun mereka, walaupun itu bahasa mereka, bahasa Arab, tapi tetap kena mentadabbur Al-Quran. So, sebab itu kadang-kadang ada orang yang dia bila mendengar Al-Quran, dia boleh mendapat petunjuk daripada Al-Quran, seperti mana yang kita sebutkan pada kuliah yang lalu bila kita dok bahas tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin, itu dengan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dengan ayat yang Allah katakan kitab itu tidak ada keraguan padanya dan kitab itulah yang memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa. So ada orang yang bila mendengar Nabi SAW berdakwah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Juga sahabat-sahabat Nabi, dia berdakwah dengan membaca ayat Al-Quran. Satu hari ketika mana Nabi SAW 10 tahun telah menjadi Nabi dan Rasul. Cerita ni panjang panjang. Tapi nak sebutkan bahawa ketika mana Nabi telah pun berada 10 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Dia kronologi dia macam ni bagi mudah nampak. 13 tahun kan Nabi dakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah. So kita ambil yang 13 tahun ni. 3 tahun yang awal Nabi SAW memang berdakwah secara sembunyi. Waktu ni belum ada lagi perkara-perkara yang buruk berlaku kepada orang-orang Islam. Sebab waktu ni Nabi SAW masih lagi berdakwah, dalam keadaan berdakwah kepada sahabat-sahabat yang kanan. Abu Bakar As-Siddiq memang awal masuk Islam lah. Daripada tangan Abu Bakar masuknya Islam Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ni ramai sahabat yang ada. Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Al-Ar, Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir, ni semua dalam 3 tahun yang awal. Bila Allah turunkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, Allah kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah kata berilah peringatan kepada kaum kamu yang dekat. So dalam riwayat menyebutkan bahawa 3 kali Nabi panggil kaum kerabat dia. Kali ketiga tu barulah orang menentang Nabi SAW. Kali ketiga tu yang di Bukit Safa tu lah, yang Abu Lahab bangun. Abu Lahab kata tabballaka ya Muhammad ali hadha jama'atana. Yang bila mana Nabi Abu Lahab kata celaka engkau Muhammad, kau himpunkan kami semata-mata nak bagi tahu kau ni seorang Nabi dan kami kena tinggalkan agama nenek moyang kami. Macam tu. Maknanya itu adalah yang kali ketiga. Kali pertama dan kali kedua Nabi pernah kumpulkan, tapi masih lagi belum berjaya untuk sampaikan kepada kaum kerabat. 2 kali, 3 kali. Kali ketiga tu baru berjadi. Dan setelah mana mereka tahu apa yang dibawakan oleh Muhammad pada ketika itu, barulah mereka ini buat satu kita panggil sebagai pencarian. Sesiapa yang ikut beriman kepada Muhammad, tangkap dan seksa mereka waktu tu. Okey, pada waktu tu. Maksudnya waktu ni Sumayyah, Yasir ditangkap, diseksa, dibunuh oleh Abu Jahal, Khabbab bin Al-Ar, Bilal bin Rabah diseksa yang kemudian dimerdekakan. Ini semua dalam tempoh 3 tahun lepas daripada Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian bila Nabi SAW dalam keadaan yang tengok keadaan tu susah dah, dalam keadaan orang Islam pun pada ketika minoriti, bukan sikit, bukan ramai, berapa orang je waktu dia masuk dalam Islam, tetapi mereka dihentam terus oleh orang-orang kafir Quraisy sehinggalah mereka tak tahan dengan ancaman yang diberikan oleh kafir Quraisy. Maka tahun keempat hijrah tu, tahun keempat kenabian Nabi tu, 4 tahun baru Nabi nanti menjadi Nabi Rasul, baru Nabi perintahkan untuk pergi ke Habsyah buat kali pertama. Dan waktu ni yang pergi hanya berbelasan orang saja, 15-16 orang yang diketuai oleh Uthman ibn Affan dan juga isterinya Ruqayyah. Jadi nak sebutkan bahawa pada ketika itu yang ikut untuk pergi Habsyah tak ramai. Dan waktu tu berlaku penghijrahan buat kali pertama ke Habsyah pada bulan ni, bulan Rajab. Itu buat kali pertama. Buat kali pertama Nabi kata pergilah kamu ke Habsyah, sebab di sana ada satu orang raja yang saleh dan adil yang akan lindung kamu. Dan bila duduk dekat sana bulan Rajab, 2 bulan saja mereka dapat dekat sana, Syaban, Ramadan, mereka dapat berita daripada orang-orang Mekah bahawa orang-orang kafir Quraisy telah pun masuk dalam Islam. Sebab apa? Ni yang saya nak kaitkan. Apa dia? Sebab ada orang yang bila dia dengar kata-kata ataupun Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi dalam bulan Ramadan. Ketika tu dalam bulan Ramadan Nabi baca surah An-Najmi. Surah An-Najmi. Panjanglah surahnya. Nabi baca, mereka orang kafir Quraisy semua dengar. Sebab mereka tak pernah dengar Al-Quran. Jadi bila mereka dengar, mereka rasa macam kagum betul dengan surah An-Najmi ni. Sehinggalah pada ayat yang terakhir dalam surah An-Najmi ayat 62, Allah sebutkan dalam tu
Nabi baca, Nabi sampaikan, bila Nabi baca sampai habis, ujung sekali tu kata Allah, fasjudu lillahi wa'budu, kata Allah. Dan lepas daripada ayat itu ada tanda kubah. Ni lah macam ayat surah Sajadah ni lah. Yang mana ayat Sajadah ni, wahum la yastakbirun, ada tanda kubah. Maksudnya bila ada tanda kubah untuk buat apa tu? Sujud tilawah ataupun sujud sajadah. So ketika mana orang kafir Quraisy dia tercengang dengan kata-kata ataupun kalamullah, ayat Quran dalam surah An-Najmi tadi, sampailah pada ayat tadi, fasjudu lillahi wa'budu, mereka tengok Nabi sujud dengan sebab ada sujud tilawah, mereka semua sujud. Dia respon dia tu automatik, maksud dia panggil apa? Tiba-tiba lah, macam terkejut tengok. Dia tengok Nabi sujud, dia pun semua sujud. Bila semua sujud, nampak berita ni, orang ingat bahawa orang kafir Quraisy telah pun Islam. Saya nak kaitkan apa tadi? Ada orang yang bila dengar Al-Quran, dia boleh respon macam tu. Walaupun lepas daripada disujud tu, dia tetap tak beriman juga pada Allah. Tapi saya nak kata, bila dia dengar tu, kan ayat Al-Quran, bila dia dengar tu dalam keadaan dia boleh respon begitu untuk sujud sama-sama dengan Nabi SAW. Akhirnya berita ni sampai kepada orang Habsyah, 16 orang tadi tu. Kemudian mereka dapat berita bahawa orang kafir Quraisy telah pun beriman. Mereka balik bulan Syawal tu mereka balik. Bila sampai dekat Mekah, barulah mereka dapat tahu sebenarnya itu khabar angin saja. Baru Nabi perintahkan untuk pergi balik ke Habsyah buat kali kedua, 5 tahun kerana Nabi. So tadi 4 tahun, ni 5 tahun. Okey, 5 tahun sekali lagi berhijrah ke sana, dan kali ni lebih ramai sedikit yang ikut orang-orang berhijrah. Pada waktu itu telah pun sampai 100 lebih orang yang berhijrah bersama-sama dengan Ja'far bin Abi Talib. Uthman bin Affan tak pergi dah. Uthman dengan isterinya tak pergi dah. Yang pergi waktu itu adalah Ummu Salamah. Ja'far bin Abi Talib lah menjadi ketuanya pada ketika itu. Dan pada ketika itulah Amru bin Al-As dan juga Abdullah bin Rabi'ah pergi serang. Mereka ini pergi jumpa dengan Raja An-Najasyi untuk sekat mereka punya hijrah, untuk tidak bagi mahu mereka duduk dekat sana. Tapi panjanglah ceritanya. Satu lagi, bila mana habis dah dalam keadaan tempoh 5 tahun 6 kenabian Nabi, 6 tahun kenabian Nabi, Umar Al-Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. 6 tahun kenabian Nabi. So maksudnya bila Umar Al-Khattab masuk dalam Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk dalam Islam, orang kafir Quraisy tak boleh buat apa. Dia bila tak boleh buat apa-apa, apa berlaku? Mereka buat satu perjanjian untuk memulaukan keluarga Abu Talib ataupun keluarga Abdul Muttalib. Al-Muttalib, Bani Hashim semua kena pulaukan. Maksud pulau ekonomi, tak boleh makan minum bagi pada mereka, tak boleh jual beli, tak boleh kahwin, tak boleh bercakap. Berapa lama ni? 3 tahun. 7, 8, 9 tahun kenabian Nabi. Nampak tak gambaran dia? Tadi 1, 2, 3 dakwah secara sir, 4 tahun kenabian Nabi, Habsyah pertama, 5 tahun kenabian Nabi, Habsyah kedua, 6 tahun Hamzah dan Umar Al-Khattab masuk Islam. 7, 8, 9, 10 tu ialah tahun di mana 7, 8, 9 tu adalah di mana tahun 3 tahun dipulaukan ekonomi untuk orang-orang Islam. Waktu tu semua orang tak dapat makan, termasuk Abu Talib. Abu Talib waktu ni dah umur 80 tahun, tua dah. Dan kita pun tahu bila masuk Rajab je memang kita akan cerita tentang Abu Talib meninggal. Waktu yang ke-10 kenabian Nabi tu. Setelah mana 3 tahun tu berlaku pemulauan ekonomi kepada orang Islam, akhirnya mereka orang kafir Quraisy batalkan perjanjian tersebut. Barulah mereka dibiarkan untuk keluar makan minum, tetapi mereka tak dapat banyak pun. Sebab 3 tahun dah mereka ini disekat untuk nak makan. Tak ada makan, tak ada minum. Tu macam berlaku di Palestin ni. Mereka tak boleh makan, mereka tak boleh minum, elektrik apa semua tak ada. Tapi waktu tu tak adalah elektriknya. Cuma nak sebutkan mereka disekat untuk kehidupan. Selama berapa tahun? 3 tahun. Masuk tahun ke-10 tu barulah mereka ini tidak mereka ini batalkan perjanjian mereka. Waktu itulah datang Utbah bin Rabi'ah. Sekali lagi saya nak cerita tentang Al-Quran. Datang Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi SAW untuk buat rundingan. Dia kata, wahai Muhammad, kalau kau nakkan jawatan, kami boleh bagi jawatan kepada kau. Maknanya Nabi bagi dia cakap dulu. Wahai Utbah, kamu nak cakap? Okey, kamu cakap. Apa dia yang kamu nak cakap? Dia kata, wahai Muhammad, kalau kau buat semua ni untuk nakkan jawatan, kami boleh bagi jawatan kepada kau. Kau lah raja kami boleh sokong kau jadi raja. Kalau kau nakkan wanita-wanita, kami cari wanita-wanita yang cantik untuk berikan kepada kamu. Apa saja. Panjanglah dia punya huraian tu, nak apa. Kemudian bila mana Nabi dah kata kepada Utbah bin Rabi'ah, dia kata, kamu dah habis dah baca? Kamu dah habis dah bercakap? Dah. Sekarang bagi aku bercakap pula. Nabi cakap apa kan? Nabi baca surah Fussilat.
Surah Fusilat. Ayat pertama tu, daripada awal tu sampai ada riwayat kata sampai ayat yang ke-11 lah. Sampai bila mana dia dengar bacaan Nabi tu, dia terdiam dan ternganga melihat dan mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, Utbah bin Rabi'ah ni tetap tak beriman juga. Tapi bila dia dengar respon tu, dia punya suasana ataupun dia punya raut wajahnya tu berubah, seolah-olah macam dah beriman kepada Allah. Sampai satu riwayat lain dia menyebutkan bahawa sampai Utbah bin Rabi'ah tutup mulut Muhammad, wahai Muhammad, sudahlah, tak payah baca lagi. Kan? Maksudnya dalam keadaan dia tak boleh nak dengar lagi sebab terlalu sayu ayat tu. Walaupun dikatakan bahawa Utbah bin Rabi'ah ni mati dalam keadaan kufur di perang Badar. Bila dia balik berjumpa dengan kawan-kawan dia, Abu Lahab dan Syaibah, mereka katakan, kita tengok wajah Utbah balik, muka dia berubah. Pasal apa? Pasal dalam keadaan dia terdengar ayat Quran. Sehingga Utbah bin Rabi'ah kata, lepas ni kalau kau nak buat apa-apa pada Muhammad, kau buat sendirilah, aku tak nak buat dah. Maknanya dia dalam keadaan terus berubah. Tapi dia tetap kufur pada Allah lah. Tetap dia kufur pada Allah. Apa poin yang saya nak katakan tadi? 2 kali Nabi pernah bacakan ayat Quran kepada orang kafir Quraisy. Respon mereka tentang ayat Quran tu cukup power. Tapi Allah tutup mereka punya hati supaya mereka tidak dapat hidayah. Sebab tu ayat ini, kadang-kadang ada orang yang dalam keadaan dia dapat hidayah daripada Allah, dia boleh masuk Islam. Surah ataupun Al-Quran saja. Samalah dengan ayat ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita surah As-Sajdah. Maka dalam keadaan Allah nak ceritakan kepada siapa? Kepada orang kafir Quraisy, yang mana Allah inilah yang menurunkan Al-Quran, bukan Muhammad. Yang kita sebutkan tadi bahawa mereka ini menuduh Nabi itu mengada-adakan Al-Quran. Dalam ayat kedua tu Allah kata tanzilul kitab. Tanzil kita dah bahas pada kuliah yang lalu. Apa dia punya fa'il yang digunakan? Ialah nazzala. Okey, ada sabdu di atas zai. Apa bezanya nazzala dengan anzala? Nazzala tu turun berkali-kali, anzala tu turun sekedepuk sekali je. Jadi nak sebutkan bahawa Al-Quran turun berkali-kali kepada Nabi, maksudnya dalam tempoh 23 tahun turun. Dan Al-Quran itu turun, kata Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Dan padanya ni kita dah bincang dah pada kuliah yang lalu dalam ayat kedua surah Al-Baqarah, sama ada padanya itu adalah Al-Quran itu sendiri ataupun padanya itu ayat-ayat yang terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut. 6236 ayat situ. Dan Allah kata min rabbil alamin. Poin utamanya itulah, yang mana Al-Quran ini sebenarnya turun daripada Tuhan sekalian alam. Kenapa Allah gunakan perkataan rabbil alamin? Sebab mereka memang mengaku bahawa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu ialah Allah. Seperti mana yang kita sebutkan dulu pada surah Luqman, bila mana bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan la yaqulunallah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya mereka mengiktiraf Allah mencipta langit dan bumi, tetapi uluhiyah mereka tak ada. Mereka tahu bahawa Rabb ialah Tuhan, tapi mereka tak sembah kepada Allah. Mereka sembah berhala-berhala saja. Jadi Allah nak bagi tahu, Al-Quran yang Nabi baca tu kepada kamu semua ialah turun, yang mana turun itu daripada Tuhan yang kamu mengaku bahawa yang menciptakan langit dan bumi itu ialah Allah. Tuhan tu jugalah yang turunkan Al-Quran. Baik, itu kuliah lepas. Ni flashback, nak tengok dia punya flow cerita tu supaya nampak. Baik, jadi sebab itulah ayat kedua ni Allah nak bagi tahu respon mula-mula sekali, sebab mereka tuduh Nabi SAW telah mengada-adakan Al-Quran. Barulah pada ayat yang ketiga kata Allah, panjang ayat ni A'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Am yaqulu naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allah mulakan dengan kalimah am yaqulu naftarah. Am yaqulu naftarah ini kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka, mengapa mereka orang-orang kafir ini mengatakan bahawa iaitu dia Muhammad mengada-adakannya, nya tu balik kepada Al-Quran. Iftarahu, hu tu balik kepada Al-Kitab, Quran. Mereka ni orang-orang kafir mengatakan bahawa am yaqulu naftarah, kata Allah, adakah mereka, ataupun am ni dia dalam bahasa Arab, am tu maksudnya atau. Am tu maksudnya atau. Au pun maksudnya atau.
Tapi Allah menggunakan am di sini ialah bukan bermaksud atau. Jika bermaksud atau tu tak kenalah ayatnya. Kan? Atau mereka telah mengatakan kepada Nabi, Nabi telah mengada-adakan Al-Quran. Tak kenalah. Jadi am di sini ialah am apa? Dipanggil sebagai am ta'jubiyah. Ta'jub. Dipanggil sebagai am ta'jubiyah. Ta'jub, hairan. Dipanggil am di sini ialah am hairan. Hairan macam mana? Hairan, pelik. Kenapa kau boleh katakan Muhammad ini mengada-adakan Al-Quran? Maksudnya gitulah. Am hairan. Hairan, pelik-pelik. Kan? Macam mana kau boleh katakan bahawa Rasulullah ataupun Muhammad ni mengada-adakan Al-Quran? Dia bukan am atau dekat dalam tafsir dia sebut apa? Tetapi mereka mengadakan, kan? Tetapi, ditranslate apa? Tetapi kat situ. Semua translate tetapi. Tetapi bahasa lagi mudah kita faham ialah macam mana kau orang boleh mengatakan bahawa Muhammad mengada-adakan Al-Quran? Sebab tadi pada peringkat awal, ayat kedua tadi Allah kata mir rabbil alamin. Tuhan, Allah katakan bahawa Al-Quran itu turun kepada Muhammad, tak ada keraguan padanya, dan Quran itu diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Ayat ketiga, macam mana kau boleh mengatakan bahawa Al-Quran tu diada-adakan oleh Muhammad? Macam tu maksud dia. Am yaqulu naftarah. Maknanya mereka, orang-orang kafir Quraisy, telah mengatakan bahawa Muhammad ini adalah tukang syair, tukang membuat syair, dan Nabi Muhammad ini ialah mengada-adakan Quran, bukan daripada Tuhan pun. Dia sendiri yang karang, dia sendiri yang tulis. Baik, mereka semua tahu bahawa Nabi SAW ini ialah ummi, iaitulah satu orang Nabi yang tak boleh menulis dan tak boleh membaca. So macam mana mereka boleh katakan bahawa Muhammad boleh mengada-ada Al-Quran? Itu juga am dimaksud. Am yaqulu naftara. Macam mana kau boleh mengatakan bahawa Muhammad tu boleh mengada-adakan Al-Quran, sedangkan kau tahu Muhammad tak boleh baca, tak boleh tulis. Maknanya Muhammad ni tak boleh nak bercakap apa-apa. Maksudnya tak boleh nak mengada-adakan Quran sebab dia tak boleh nak tulis. So daripada mana dia datang? So pastinya daripada mir rabbil alamin. Sebab mereka tak percaya kepada Nabi SAW. Mereka tak percaya kepada Nabi yang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Mereka tak percaya. Kenapa engkau diturunkan pula Al-Quran sedangkan orang lain ada yang kaya-kaya, ada orang lain yang cerdik? Sebab mereka ni menganggap Nabi semua, Nabi ni tidak pandai. Sebab mereka tahu Nabi ni tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Mereka menganggap bahawa kenapa Al-Quran akan turun pada engkau wahai Muhammad, sedangkan di kalangan kami ni ada yang bangsawan, ada orang yang dalam keadaan pandai, cerdik, mereka ni memang lagi layak untuk mendapat Al-Quran. Maksudnya lebih layak menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa engkau pula? Macam tu. Mereka tidak mahu mengangkat Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul. Walaupun mereka tahu Nabi itu betul. 40 tahun Nabi SAW menjadi orang yang paling diterima, orang yang paling dipercayai. Tiba-tiba bila Al-Quran diturunkan, mereka tak percaya pada Nabi. Antara sebabnya kenapa? Sebab Nabi ni dia tidak pandai. Maksud tak pandai apa? Tak pandai baca, tak pandai tulis. Sedangkan mereka tengok ramai lagi di kalangan orang yang cerdik pandai ini boleh menjadi Nabi. Dan yang keduanya, mereka tak nak mengangkat Nabi sebagai Nabi dan Rasul kerana mereka cemburu kepada Nabi. Sejak daripada zaman atuk Nabi lagi, mereka inilah yang kuasai Mekah. Kenapa tiba-tiba lagi pula engkau orang punya keturunan, bagi keturunan lain pula lah. Kan? Start daripada Hashim. Start daripada Hashim. Sebelum Hashim, Abdul Manaf. Start daripada situ lagi. Fihr bin Malik ni memang dia punya keturunan lah. Fihr bin Malik ni adalah Quraisy. Daripada Quraisy ini banyak lagi bani-bani yang ada, yang mana Hashim ini salah seorang daripada keturunan Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Kita ambil sampai Hashim je kan, pening kan sampai atas tu kan. Hashim ni dia ada 4 orang adik-beradik. Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams, Naufal. 4 orang adik-beradik. Hashim ni yang moyang Nabi, Hashim ni moyang Nabi. Dan Hashim ni lah yang mengusahakan Mekah pada ketika itu. Dan bila Hashim ini pergi ke Madinah dan berkahwin dengan satu orang wanita, dapat satu orang anak namanya Syaibah. Syaibah pernah dengar? Syaibah ni lah Abdul Muttalibnya. So Abdul Muttalib ni lahir dekat Madinah. Syaibah, nama betul dia ialah Syaibah, uban. Syaibah ni maksudnya uban. So kenapa dia beri nama uban? Pasal dia kecil memang ada uban dah. Tu panggil Syaibah. Nama dia tu Syaibah. Dan digelarkan sebagai Abdul Muttalib pasal apa? Sebab bila mana Syaibah ini duduk di Madinah, Hashim ni pergi berjalan lagi mengembara, takdir Allah dia meninggal.
meninggal dalam perjalanan. So bila mana adik-beradik Hashim dekat Mekah ni, Al-Muttalib, Abdul Syams dan juga Naufal dapat tahu bahawa dia ada anak laki-laki dekat Madinah, Al-Muttalib ni pergi ambil. Al-Muttalib bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib, adik-beradik Hashim. So Al-Muttalib ni pergi ambil Syaibah ni tadi, pujuk mak dia, dia kata, wahai ibu, aku akan bawa Syaibah ni pergi ke Mekah dan aku janji dia akan dapat jawatan yang tinggi. Maknanya dia akan jadi ketua macam mana bapak dia lah, Hashim ni. Maka dia pun dipujuk-pujuk, mak dia bagi, akhirnya dia bawa lah pergi ke Mekah. Bila bawa ke Mekah, Al-Muttalib ni sentiasa bawa Syaibah ni berjalan kulu kili semua dengan Syaibah ni. Sehingga kan orang tahu bahawa Syaibah ini bukan anak kepada Al-Muttalib. Kan? Dia tahu bahawa Syaibah ni bukan anak kepada Al-Muttalib. Orang ingat, oh mungkin ini hamba kot Al-Muttalib pada peringkat awal lah. Maka start daripada situlah dia digelarkan, Syaibah digelarkan sebagai hamba kepada Al-Muttalib. Maka sebab itulah nama dia digelarkan sebagai Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib itu maksudnya ialah hamba kepada Al-Muttalib. So tuan-tuan kena faham lah, ibu-ibu kena faham lah, Al-Muttalib ni bukan atuk Nabi. Al-Muttalib ni adik-beradik kepada Hashim, moyang Nabi. Sebab Hashim ni kan moyang Nabi. Hashim ada 4 orang adik-beradik, Al-Muttalib, Hashim, Abdul Syams dan juga Naufal. Okay? Hashim ni yang moyang Nabi, Al-Muttalib ni adik-beradik dia. Maka Hashim ni ada anak Syaibah, Syaibah ni diambil oleh Al-Muttalib, jadilah nama dia Abdul Muttalib. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Muttalib tadi memang betul. Memang dia naikkan Abdul Muttalib ini menjadi ketua di Mekah dan dia yang kontrol Mekah tu. Dan memang orang pun setuju sebab orang lain tak boleh ambil alih. Sebab Abdul Syams dan juga Naufal tadi, adik-adik yang 2 lagi itu tidak puas hati. Tapi yang berkuasa pada ketika itu memang Abdul Muttalib sebab keturunan dia. Jadi dialah yang memegang untuk berikan makan minum kepada orang-orang hujjaj, para haji. Dia yang jumpa balik air Zam-Zam tu. Di zaman Abdul Muttalib itulah yang Abdul Muttalib mimpi di satu tempat tu adalah tempat di mana air Zam-Zam. Maknanya sebelum daripada tu air Zam-Zam tak ada. Air Zam-Zam pernah terkubur. Pada zaman Bani Khuza'ah memerintah, pada waktu tu terkubur air Zam-Zam tu. Tertutup dengan pasir, dengan sampah, dengan senjata. Maknanya tidak ada air Zam-Zam beratus-ratus tahun. Sampailah pada zaman Abdul Muttalib ni memerintah, barulah dalam keadaan dia dapat mimpi daripada Allah untuk gali balik tempat tu. Akhirnya situlah air Zam-Zam yang dimimpikan oleh Abdul Muttalib. Dan dia kontrol lah sebab dia jumpa air Zam-Zam tu, dia kontrol. Dan start daripada situlah orang mengikut apa yang dibawakan oleh Abdul Muttalib. Jadi bila Abdul Muttalib meninggal dunia, orang lain semua ambil alih. Ketika tu orang tak nak keturunan Abdul Muttalib ni jadi ketua. Itu orang lantik Abu Jahal, orang lantik Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il, yang lain pula. Tiba-tiba Nabi pula datang mengatakan bahawa dia pula yang nak kena memimpin Mekah. Bukan Mekah saja, Rabbul, maknanya memimpin alamin, seluruh alam. Jadi sebab tu mereka tidak mahu mengikut Nabi SAW, sebab mereka katakan bahawa dulu atuk nenek moyang dia masih lagi pegang, sekarang ni takkan dia lagi. Balik-balik dia. Macam tu dah lebih kurang masuk kita kan. Dan sebab itulah mereka tak mahu beriman kepada Nabi. Okay, 2 sebab tadi kita dah sebut dah. Sebab yang pertama, Nabi bukan orang yang pandai baca dan pandai menulis. Dan sebab yang kedua adalah mereka cemburu dengan keturunan Nabi SAW. Jadi mereka tuduh macam-macam, walaupun mereka tahu ni adalah mereka yang gelarkan Nabi itu sebagai As-Sadiqul Amin, orang yang benar lagi terpercaya. Mereka memang gelarkan Nabi ini sebagai As-Sadiqul Amin. Tapi kenapa mereka tidak boleh percaya? Sebab tadi, sebab-sebabnya. Dan akhirnya mereka mengatakan bahawa mereka mengatakan bahawa Muhammad ini telah mengada-adakan Al-Quran. Masya Allah. Sebab itulah Allah terus menyebutkan tadi, am yaqulu naftara. Mengapalah kau boleh mengatakan bahawa Muhammad ini telah mengada-adakan Al-Quran, padahal kamu tahu bahawa mereka ni, Muhammad ini tak boleh tulis, tak boleh membaca. Kenapa kamu sebut begitu? Dan Allah sebut sekali lagi, Allah kata bal huwal haqqu mir rabbik. Kali kedua Allah sebut. Tadi kali pertama Allah dah sebut dah, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Quran ni diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Kali kedua Allah bagi tahu lagi, bal huwal haqqu mir rabbik. Bahkan Al-Quran itu yang sebenarnya turun daripada Tuhan kamu. 2 kali. Saya dah sebut dengan dulu, kalau 2 kali Allah repeat ataupun repeat banyak kali, itu bermaksudnya taukid, penegasan.
Bila mana Allah sebut berkali-kali, contohnya dalam surah Alam Nashrah tu kan, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra tu kan, maksudnya berkali-kali Allah ulang pasal apa? Taukid, penegasan. Maksudnya itu adalah benda pasti, confirm daripada Tuhan. So maksudnya kali ini Allah katakan bal pula lagi, bahkan sebenarnya benda itu datang daripada Tuhan kamu, benda itu turun daripada Tuhan kamu. Bal huwal haqqu mir rabbik. Sekali lagi Allah bagi tahu. So maksudnya dalam ayat ini kalau kita dapat gambaran jelas lagi, Allah katakan bahawa mula-mula alif lam mim supaya nak tarik perhatian orang kafir Quraisy tadi yang korang katakan bahawa Muhammad ini mengada-ada Al-Quran. Allah kata Quran ini diturunkan, tidak ada keraguan padanya, dan Quran ini diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Yang kamu katakan Tuhan sekalian alam itu ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu jugalah yang turunkan Al-Quran. Dan kamu dah tahu dah bahawa Muhammad itu tidak boleh menulis dan tidak boleh membaca. Am yaqulu naftara. Macam mana kamu boleh mengatakan bahawa dia boleh mengada-adakan Al-Quran? Sekali lagi Allah kata Allah yang turunkan Al-Quran. Faham tak cerita dia? Saya macam shock sendiri je ni. Boleh faham risau tentang you know ceramah ni kata dia kan. Boleh faham okeylah insya-Allah kan. Cerita tu nak dapatkan cerita tu dulu. Jadi bal huwal haqqu mir rabbik. Quran yang sebenar itu turun daripada Tuhan engkau. Okey, Allah nak bagi tahu bahawa Quran yang sebenar itu diturunkan kepada ataupun daripada Tuhan kamu. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu? Allah katakan litunzira qauma, untuk memberikan peringatan kepada satu kaum, ma atahum min nazirin min qablik, yang mana kaum itu belum pernah didatangi oleh mana-mana rasul pun sebelum daripada itu, ataupun sebelum daripada kamu. Maknanya nak menunjukkan bahawa apa? Subhanallah. Baik, sebelum saya nak cerita lanjut berkaitan dengan ayat litunzira qauman ma ni, perkataan min rabbika tadi itu merujuk kepada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi Allah sebutkan fihi mir rabbil alamin. Ayat yang kedua tadi kan, Allah turunkan Al-Quran tadi, Allah gunakan kalimah Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua ni Allah kata Mir Rabbika pula. Pasal apa jadi gitu? Kenapa Allah tak kata sekali lagi Mir Rabbil Alamin? Sebab Allah nak samakan Tuhan kamu tadi itu dengan Tuhan Muhammad. Sama. Tuhan Muhammad dengan Tuhan kamu yang kamu kata Rabbil Alamin. Tuhan inilah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan inilah yang menurunkan Al-Quran. Dan Tuhan Muhammad yang kamu tadi kata Muhammad ni penipu, yang Muhammad mengajak kamu untuk nak menyembah Allah, Tuhan tu jugalah yang turunkan Al-Quran, dan Tuhan tu jugalah yang kamu iktiraf menciptakan langit dan bumi. Nak bagi tahu Tuhan Muhammad dengan Tuhan orang-orang kafir Quraisy yang mereka tadi anggap tadi sama. Dia adalah Allah. Sebab itu kalimahnya tak sama, Rabbil Alamin, dengan yang kedua tadi Rabbika, Tuhan engkau wahai Muhammad. Maksudnya nak menunjukkan bahawa Tuhan engkau wahai Muhammad dengan Tuhan sekalian alam yang mereka iktiraf tadi sama. Kenapa kamu nak kena elak? Kenapa kamu nak kena tak beriman kepada Nabi? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi bayinat, penjelasan, sehingga bila mana Nabi menceritakan tentang ayat Quran, datang satu orang laki-laki namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini datang, dia cekik Nabi sampai Nabi tak ada keluar nafas, cekik Nabi sampai sesak nafas, sehingga Abu Bakar As-Siddiq datang leraikan pergaduhan tersebut. Abu Bakar baca surah Ghafir. Abu Bakar kata ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Adakah kamu nak bunuh satu orang laki-laki yang hanya mengatakan Tuhannya hanyalah Allah? Sehinggalah Allah telah memberikan bayinat, Allah telah turunkan bayinat, Allah telah tunjukkan bayinat, penjelasan daripada Tuhan kamu. Adakah kamu nak bunuh dia sedangkan dia hanya mengatakan ayyaqula rabbi Allah, Tuhan aku hanyalah Allah? Macam tu, sampai tahap macam tu. Mereka mengatakan bahawa Nabi SAW ini tidak betul, tidak. Mereka mengatakan Nabi ini penipu, sampai nak bunuh Nabi. Kan, sampai kita tahu tadi method tadi kan, kaedah ataupun masa tadi, sampailah tahun ke-10 kenabian Nabi, Abu Talib sakit kan, 3 tahun di pulau kan, Abu Talib sakit sebab dia tak dapat makan, dia tua dah. Dan start daripada 10 tahun kenabian itulah Abu Talib meninggal dunia pada bulan Rajab, bulan ni. So Abu Talib meninggal dunia pada bulan Rajab.
kemudian selang 2 bulan, bulan Ramadan, Khadijah pula meninggal dunia. Itu yang berlaku Isra dan Mi'raj. Tapi nak sebutkan apa, bahawa pada ketika itu dalam keadaan mereka buat macam-macam kepada Nabi, mereka buat macam-macam kepada keluarga Nabi SAW. Sedangkan apa yang Allah bagi tahu ni, bal huwal haqqu bir rabbik, Allah hanya nak bagi tahu saja Tuhan kamu dengan Tuhan mereka sama. Kenapa tak mau ikut? Kenapa tak mau beriman kepada Allah? Sedangkan telah pun dibawakan qad bil bayyinat, telah pun sampaikan kepada kamu penjelasan, keterangan yang daripada Tuhan kamu. Tapi mereka tidak mahu beriman kepada Nabi SAW. Dan Quran itu tujuannya, kata Allah tadi, diturunkan, tujuannya apa? Lam di situ, lam menunjukkan tujuan. Li itu litunzira, menunjukkan bahawa tujuannya adalah untuk tunzira qauma, untuk memberikan peringatan, untuk kamu berikan peringatan kepada satu kaum, ma atahum min nazirin min qablika, yang mana kaum itu belum pernah diberikan peringatan pun sebelum daripada kamu. Baik, ni kaum mana ni? Quraisy lah. Kaum ini dipanggil sebagai kaum Quraisy. Sebab apa kaum Quraisy ini tidak diberikan peringatan? Sebab kaum Quraisy ini tidak langsung ada Nabi. Nabi itu tidak ada pada zaman Nabi SAW, sampailah kepada zaman Nabi Ismail AS. Jauh tu, 1000 tahun. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. So Nabi Ismail ini sampailah kepada Adnan, Adnan sampailah kepada Muhammad, tak ada langsung Nabi melainkan Muhammad saja. Tapi kalau Bani Ishaq tadi, Ishaq dia ada anak nama Yaqub, Nabi Yaqub. Yaqub ni lah gelaran dia Israel. Yaqub ni nama lain Israel. So Bani Israel ialah anak cucu keturunan Nabi Yaqub. Daripada Yaqub ada Yusuf, Nabi Yusuf. Daripada keturunan Yusuf ada satu orang, ada lagi keturunan-keturunan dia keluar lagi, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa lah sekali. So Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir daripada kalangan Bani Israel. Ini kena dengar je lah, takutkan dia terlelap kan, dia kata Nabi Isa terakhir belakang. Daripada kalangan Bani Israel, bukan Nabi terakhir seluruh Nabi, Nabi terakhir daripada kalangan Bani Israel. Tak ada lagi Nabi dah setelah Nabi Isa, melainkan hanya Nabi Muhammad saja. Tapi bukan daripada kalangan Bani Israel, dia daripada kalangan Bani Ismail. Lain tu. Okey, faham Baik. Jadi sebab itulah bila mana Allah katakan litunzira qauman ma atahum min naziri min qablika, yang mana kau kena berikan peringatan Al-Quran ini kepada satu kaum yang kaum ni tak pernah dengar pun cerita ni, yang kaum ni tak pernah dengar pun ada Nabi akhir zaman. Nabi, siapa Nabi? Apa Nabi tu? Kitab apa? Mereka tak pernah dengar. Berapa lama tak ada dengar? Ribuan tahun. Berbeza dengan Bani Israel. Bani Israel memang terkenal dengan mereka ini punya banyak Nabi-Nabi. Tadi kita sebut Nabi-Nabi tadi kan, ada banyak Nabi di kalangan Bani Israel, dan mereka sentiasa dengar peringatan ini selalu. Mereka je yang tidak mahu mengikut Nabi-Nabi itu. Mereka, Nabi Musa, mereka tak ikut Nabi Musa. Nabi Harun, Bani Israel, mereka tak ikut. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka tak ikut. Mereka bunuh Nabi Yahya, mereka bunuh Nabi Zakaria. Nabi Isa, mereka tak ikut Nabi Isa, melainkan hanya yang ikut itu Al-Hawariyun saja. Lain semua mereka berkomplot untuk nak bunuh Nabi Isa AS. Tapi Allah angkatkan Nabi Isa AS. Mereka ini memang dah diberikan pengetahuan bahawa Nabi ni siapa, Rasul ni siapa, kitab ni apa. Mereka ada 2 kitab, 3 kitab Zabur. Tapi Zabur ni bukan kitab untuk undang-undang lah. Zabur ni kitab nasihat. Yang ada undang-undang ialah kitab Injil dan Taurat. Taurat dan Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Jadi bila sebut tentang peringatan, so dia tak boleh nak samakan di antara Bani Israel dengan Bani Ismail. So Bani Israel memang dia akan tahu. Bila tahu? Tahunya di mana Nabi-Nabi akan lahir setelah itu. Apatah lagi tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu tak? Tahu. Kat mana tulisnya? Surah As-Saff. Jom kita tengok surah As-Saff. Baru buka. 1 jam ni cerita baru buka Quran. Macam itulah Surah As-Saff.
Rasa dah baca dah itu ikut. Tak apalah, tengok ulang kali duk. Jadi habis Quran lah kita. Okey, surah As-Saff. Mana dah? Ya Allah. Ayat yang surah As-Saff ayat yang ke-6. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Oh sorry, muka surat 552. Muka surat 552, surah As-Saff ayat yang ke-6. Okey. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-6 surah As-Saff, Allah kata wa iz qala Isa bin Maryam, ketika mana Nabi Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini adalah Rasul Allah kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, yaitulah untuk membenarkan kitab sebelum aku, yaitulah kitab Taurat, dan wa mubasysyiran birasulin, aku nak berikan satu khabar gembira buat kamu wahai Bani Israel, yang mana ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, datang satu orang Rasul setelah aku, iaitulah yang diberi nama Ahmad. Nanti nak sebutkan bahawa apa? Bani Israel telah diberikan peringatan, walaupun pada Nabi akhir daripada kalangan Bani Israel yang akhir itu Nabi Isa AS, Nabi Isa bagi tahu, wahai Bani Israel, lepas ni ada lagi Nabi setelah aku, ada lagi Rasul setelah aku, yang kamu kena turut ikut beriman kepada mereka ataupun kepada dia, yang diberi nama Ahmad. Ahmad ni nama lain bagi Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Allah sebut 4 kali dalam Al-Quran, Ahmad Allah sebut sekali je dalam Quran. So ada 5 kali yang Allah sebut dalam Al-Quran nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Nabi banyak. Kan pada kuliah lepas kita dah bagi tahu dah nama Nabi ni banyak, ada Taha, ada Yasin, ada Mudaththir, ada Muzammil, ada Mahmud, ada Ahmad, ada Muhammad, ni semua kita sebut. Semua nama Nabi, ada 300 lebih nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan tu dah diberikan kepada orang Bani Israel. Tapi mereka tetap tidak mahu beriman kepada Allah. Ayat dia Allah sambungkan, falamma ja'ahum bil bayyinat, bila mana datang Nabi akhir zaman itu kepada mereka, qalu hadza sihrun mubin, ini semua sihir ni. Yang Nabi buat semua depan mata orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang yang kufur pada Allah. Nabi tunjukkan mukjizat, Nabi kata tentang Al-Quran, hadza sihrun mubin, ini sihir je, bukan betul pun. Mereka telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat hidayah, tak dapat. Tu kita sebutkan tadi bahawa macam mana keadaan sekalipun, mereka ini telah diberi peringatan, ni Bani Israel, mereka ni telah diberikan peringatan oleh nabi-nabi terdahulu. Tetapi untuk orang kafir Quraisy ataupun orang Mekah orang Quraisy di Mekah, mereka tak pernah dapat langsung peringatan ni. So kalau kita tengok di antara dua kaum ini, maknanya yang betul-betul boleh beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Bani Israel lah. Betul tak? Kalau kita ikut betul-betul daripada sudut Bani Israel ni yang punya banyak nabi dan kitab, yang telah juga diberi peringatan oleh Nabi Isa, patutnya mereka ni dah terbuka minda mereka, dan akhirnya mereka dalam keadaan tahu, oh rupanya Nabi akhir zaman inilah Nabi Muhammad, sebab sebut nama dia dah Ahmad. So dinilah Nabi akhir zaman, kita kena beriman. Tapi mereka padam benda tu semua. Bila mereka dah tahu bahawa Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul, dan mereka memang tahu bahawa itulah Nabi akhir zaman yang sebenar, mereka padam dalam Taurat,
untuk tidak mahu samakan apa yang ada dalam Taurat, Injil dengan yang realiti. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Ini pun telah pun kita bahaskan dulu surah Al-Baqarah ayat ke berapa? Ni baru tu ingat nak bercakap tu yang lupa tu. Saya cari jap. Surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan boleh tolong tengok ayat dia, Allah sebutkan bahawa alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tu ayat apa tu? Baru tu ingat nak bercakap. Tak prepare ayat tu. Okey, jumpa ayat ke 146 muka surat 23. Muka surat 43 surah Al-Baqarah ayat 146. Ni dia yang disebutkan apa dia? Mereka ini telah memadam dan menyembunyikan perkara yang sebenar. Mana Bani Israel memang tahu Nabi itu adalah Nabi akhir zaman? Tahu. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Nanti kita akan jawab. Cuma nak sebutkan dulu bahawa apa? Mereka tidak mengikut apa yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Padahal mereka tahu. Ayat ke 146 muka surat 23 surah Al-Baqarah, Allah kata alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah telah berikan kitab kepada mereka. So kitab di sini ialah Taurat dan juga Injil. Sebab ceritanya berkaitan dengan orang Nasrani, orang Yahudi dan juga Nasrani. Jadi Allah telah berikan Taurat dan Injil kepada mereka, ya'rifunahu, mereka kenal Nabi akhir zaman itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. So mereka memang confirm ini memang Nabi akhir zaman, sebab mereka pakar dalam Taurat dan Injil. Pakar, mereka memang tahu. So ini tanda-tanda Nabi akhir zaman memang ada pada Muhammad yang dituliskan dalam Taurat dan Injil. Mereka memang nampak, oh inilah ciri-ciri Nabi akhir zaman. Memang mereka tahu Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Tetapi Allah katakan wa inna fariqam minhum, tetapi sebahagian daripada mereka la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun, mereka benar-benar telah menyembunyikan perkara yang sebenarnya, dan sedangkan mereka mengetahui Nabi itu adalah Nabi akhir zaman yang sebenar. Itu daripada kalangan Bani Israel. Maknanya mereka ni sepatutnya lebih teruk lagi dikenakan azab, sebab mereka ini daripada kalangan yang memang mendapat peringatan. Tapi dalam surah As-Sajadah yang Allah sebutlah tadi, ma atahum min nazirin min qablika, yang mana kau kena beri peringatan kepada mereka wahai Muhammad, iaitulah kepada satu kaum yang mana kaum itu telah lama tidak diberikan peringatan sebelum daripada kamu. Last mereka diberikan peringatan adalah pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Last. Lepas tu tak ada dah. Jadi bila tak ada macam mana Ustaz? Jadi bila tak ada, mereka yang baru-baru berada pada zaman Nabi Ismail, mereka tahu bahawa Nabi Ismail tu punya agama adalah agama yang fitrah, agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Tetapi mereka ni kan, saya ingat kita dah sebut dah dulu sejarah ni kan, sejarah Mekah tu ke bukan sini? Sini bukan? Yang ada peperangan, Bani Khuza'ah datang, kemudian Bani Jurhum keluar, belum? Okey, sekali lagi ceritanya sekali lagi kita ceritakan. Baik, apa dia? Dulu zaman Nabi Ismail dengan Hajar sahaja yang ada dekat Kaabah tu, Mekah tu, Kaabah tak ada lagi lah, belum dibina lagi, tapi tapak asasnya ada. Mereka tak ada apa-apa melainkan dua orang ni saja. Jadi dalam keadaan mereka ni tak boleh nak survive bila mana makanan dan minuman telah pun habis. Nabi Ismail menangis, merengek kerana nakkan air. Kita tahu dah lari Safa Marwah ni popular cerita ni, sampai Jibril menguiskan sayapnya ke tempat kaki Nabi Ismail alaihi salam sehingga keluar air Zam-Zam tu. Habis. Bila air Zam-Zam tu telah dikepung oleh Hajar, tu panggil Zam-Zam tu, kepungan tu kan, Zam-Zam. Kalau tak dikepung, kata Nabi SAW, Mekah akan banjir dengan air. Tak ada daratan lah, laut semua, kalau tidak dikepung oleh Hajar alaihi salam. Kemudian bila dah ada air, maka dapat tahu orang-orang luar. Macam mana mereka boleh tahu ada orang-orang, macam mana mereka orang luar boleh tahu dekat situ ada air? Mereka tengok burung di atas. Okay, orang dulu nak tengok ada air ke tidak dekat satu kawasan, mana boleh tengok daripada jauh teropong, tak boleh. Mereka tengok atas lah, langit. Langit tu kalau ada burung bertebaran atas tu, berterbangan atas tu, bawah tu mesti ada air. So first Bani yang datang, kelompok yang datang namanya Bani Jurhum. Okay, namanya Bani Jurhum. Ada riwayat kata dia pada Yaman, datang untuk nak menetap dekat situ sebab mereka ni tahu ada air. So bila Bani Jurhum datang, Hajar dengan Ismail tak keseorangan lah.
So dia minta izin kepada Hajar. Mereka kata, Hajar boleh tak kami duduk sini? Hajar kata boleh, kamu duduk di atas. Atas ni Ma'la. Biasa pergi Mekah, Ma'la, Misfalah. Ma'la dekat bahagian atas perkampungan Nabi SAW tu, Abdul Muttalib punya perkampungan. Atas lagi, itu semua bahagian Ma'la. Misfalah ni belakang Menara Jam. Nampak gambaran Okey. Jadi mereka ni semua duduk dekat sana. Ma'la kata Hajar alaihi salam, baik, kalau begitu kami boleh duduk sini, tapi air ini aku yang kontrol, kata Hajar. Okey, no problem. So okeylah, Bani Jurhum ni okeylah, no problem, tak ada masalah. Lama kemudian datang lagi satu kaum, dipanggil kaum ataupun Bani Amalik dipanggil. Dipanggil Bani Amalik. Datang berjumpa dengan Hajar, sebab waktu tu dah tak adalah ramai sangat dekat Mekah tu. Hanya ada Bani Jurhum saja. Kedatang Amalik minta izin pada Hajar, wahai Hajar, boleh tak kami duduk sini? Kami tengok dah ada pendapatan ni, boleh tak kami duduk sini? Hajar kata, Hajar bagi, tapi duduk di bahagian Misfalah. Tapi Hajar kata, air ni aku yang kontrol. So start dari sinilah mulanya ada bina Kaabah lah, Nabi Ismail telah dewasa sembelih. Ni semua zaman tu. Sehinggalah Allah ambil nyawa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Selesai. Kisah tu tak ceritalah, panjang. Maknanya yang ada dekat situ siapa? Hajar pun tak ada dah. Nabi tak ada dah. Yang ada pun semua anak cucu keturunan Nabi Ismail saja. Kemudian yang ada pada ketika itu Bani Jurhum di bahagian atas Ma'la, Bani Amalik di bahagian bawah Misfalah. Tiba-tiba datang satu keturunan yang lain, namanya Bani Khuza'ah. Datang satu kumpulan yang lain, Bani Khuza'ah, dia datang minta izin kepada Bani Jurhum untuk duduk situ. Tapi Bani Jurhum kata, kamu nak duduk mana? Mana ada tempat lagi dah? Kan ada dua je, atas bawah je, kiri kanan mana ada, di atas bawah saja, Ma'la, Misfalah, itu saja. Tak boleh duduk, pasal apa? Tak ada tempat lagi dah. Bila tak boleh duduk, marahlah keturunan Bani Khuza'ah ni. Dia nak juga tempat tu, akhirnya dia buat peperangan di antara Bani Khuza'ah dan juga Bani Jurhum. Selama 3 hari berlaku peperangan dekat kampung tu. Akhirnya Bani Khuza'ah menang dan berjaya merampas kawasan Ma'la itu daripada Bani Jurhum. Maka start daripada situlah mereka terus memerintah Kaabah, memerintah Mekah, yang diketuai oleh Amru bin Luhai. Popular nama Amru bin Luhai ni sebab Nabi pernah sebut dalam hadis, Amru bin Luhai ini yang menanggung ususnya di dalam perut ketika mana Nabi tengok dia sedang dibakar oleh Allah dalam neraka, kerana Amru bin Luhai adalah orang yang pertama membawa berhala masuk ke dalam Kaabah. So start daripada awal tu tak ada masalah, fitrah waktu tu. Tapi start Amru bin Luhai punya kekuasaan, start daripada situ, mula pesong. Sini semua dihitung, pasal mereka tahu sebenar hakikatnya bukan berhala, tetapi mereka start daripada situlah mereka kena tanggung. Okey, sampailah pada satu tahap yang mereka ini pun tidak tahu yang ni betul ke, yang ni salah. Okey, yang ni betul ke Tuhan, yang ni betul ke tak Tuhan. Yang ni yang Allah sebutkan tadi, beri peringatan kepada kaum yang mereka tak tahu pun sebenarnya mana betul mana salah. Sampailah Nabi diutuskan oleh Allah, usia Nabi 40 tahun, barulah Nabi bagi tahu yang ini betul, yang ini salah, yang ini salah, yang ini betul, yang ini boleh, yang ini tak boleh. Itulah dipanggil sebagai undang-undang Allah. Tapi bila siapa-siapa yang tidak ikut Nabi, maka waktu itulah dia punya hukuman sama macam Bani Israel, sebab Nabi telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. So daripada kisah ni baru dapat kita gambaran, rupanya macam mana tentang ayah Nabi, mak Nabi, atuk Nabi, moyang Nabi macam mana. Semua mereka adalah fitrah. Okey, semua mereka adalah fitrah. Fitrah tu macam mana? Fitrah tu Islam lah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Setiap bayi yang baru dilahirkan semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, maksudnya dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, mak ayah dia lah yang akan menukarkan menjadi yunajjisanihi, yuhawidanihi, yunassiranihi, yang akan menukarkan agama Islam fitrah tadi kepada Majusi, Yahudi ataupun Nasrani. Maknanya fitrah itu adalah Islam. So maksudnya dalam keadaan Nabi SAW belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, sebelum daripada itu semua mereka ni adalah fitrah. Semua mereka ni adalah fitrah. Mana ayatnya? Dah sebut dah dulu rasanya. Surah Al-Isra ayat 45. Jom tengok. Surah Al-Isra ayat 45. Surah Al-Isra ayat 45, muka surat
Surah Al-Isra ayat ke-15. Surah Al-Isra ayat yang ke-15. Surah Al-Isra ayat yang ke-15, muka surat 283. Muka surat 283, surah Al-Isra ayat yang ke-15. Surah Al-Isra ayat ke-15. Baik, pada yang awal tu saya baca saja. Tengok saja, tapi saya tak nak masukkan pasal itu bukan poin kita. Allah kata pada yang awal tu, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Habis. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Habis. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Habis. Okey. Poin saya adalah ayat tu selepas ni. Apa Allah kata? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Maka tidaklah kami akan mengazab mereka itu sehinggalah kami memberikan kepada mereka ataupun mengutuskan kepada mereka satu orang rasul. So soalan saya ketika, take note surah Al-Isra ayat ke-15. Soalan saya, ketika mana Abdullah meninggal dunia, siapa jadi nabi? Nabi lah Ustaz, Nabi Muhammad. Mana ada Nabi pun tak lahir lagi dalam perut ibu dia waktu tu. Tak ada Nabi. Nabi Isa Ustaz. Okey, Bani Israel, perkampungan di semua atas. Mekah, Madinah, Syam, Kufah, Basrah. Semua Bani Israel duduk atas ni. Semua bahagian Palestin, Jordan, Lebanon, Syria, semua bahagian Iraq, Iran, ni semua. Ni semua adalah keturunan Bani Israel duduk atas ni. Bawah ni tak ada. Mekah, Madinah, tak ada. Langsung, melainkan Nabi Ibrahim tadilah, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Sini, di kat bawah. Mekah kat bawah, Madinah atas dia, sebelah kanan ni Syam, sebelah kiri ni Kufah ataupun Basrah. Iraq, Iran sekarang ni. So, dekat bawah ni, tak ada Nabi. So, ketika mana Nabi SAW dilantik menjadi Nabi Rasul, walaupun dia kata, oh Nabi Isa ada. Contohlah kalau dia kata Nabi Isa. Nabi Isa tak ada lama dah. Contohlah dia kata, oh Nabi-Nabi lain ada dulu. Nabi lain semua ke atas. Tak pernah sampai bawah. Tak ada pergi Mekah, tak ada. Semua belah atas. Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, semua atas belah Mesir semua. Kan? Palestin, semua belah sana, itu bumi para anbiya. Mekah bawah ni, tak ada lagi Nabi. Jadi ketika Nabi Abdullah meninggal dunia pada ketika itu, maka Abdullah tidak ada Nabi yang berdakwah kepada dia. Maksudnya paling mudah di sini, tidak sampai seruan kepada dia. Hatta nab'atha rasula, sehingga kami utuskan Rasul untuk beri peringatan, berikan seruan. Tapi tidak ada Rasul pada ketika Abdullah meninggal dunia. Maka Abdullah dikategorikan sebagai fitrah Islam. So jangan pula kata, oh Abdullah meninggal kufur lah Ustaz, pasal waktu tu zaman semua orang sembah berhala. Siapa kata? Ni dalil kita dah bagi dah, surah Al-Isra. Mak dia Ustaz, mak dia ketika mana usia Nabi 6 tahun, mak dia meninggal, Aminah. Ketika Aminah meninggal dunia, siapa jadi Nabi dan Rasul? Nabi dah Ustaz, Nabi dah lahir, tapi Nabi belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Nabi dilantik menjadi Rasul usia 40 tahun. Ketika mana mak dia meninggal dunia, Nabi baru 6 tahun. So siapa yang sampaikan seruan kepada Aminah? Tak ada. Bila tak ada, Aminah juga adalah fitrah. Abdul Muttalib meninggal dunia setelah mana Nabi menjadi, setelah mana usia Nabi 8 tahun. Abdul Muttalib meninggal dunia. So siapa yang sampaikan seruan dakwah kepada Abdul Muttalib? Tak ada. Jadi Abdul Muttalib juga adalah fitrah. Dah pasal apa pula mereka ni semua fitrah? Abu Talib tak fitrah pun. Pakcik Nabi Abu Lahab tak fitrah pun. Sebab mereka semua mati setelah Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Abu Talib meninggal dunia setelah mana Nabi telah 10 tahun jadi Nabi dan Rasul. So Abu Talib tidak beriman kepada Nabi. Abu Lahab setelah mana Nabi berhijrah ke Badar, ke Madinah, selepas perang Badar baru Abu Lahab meninggal dunia. So maksudnya setelah Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, setelah 15 tahun Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, tapi Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi, mereka juga adalah kufur, bukan fitrah. Walaupun dia adalah pakcik Nabi SAW. Faham tak cerita saya ni? So maksudnya nak menunjukkan bahawa kaum Quraisy ini dah lama tak dapat peringatan. Sebab itu kaum Quraisy ini ada yang beriman, ada yang tak beriman. Sebab mereka ada satu benda mereka tak pernah dengar. Nabi akhir zaman, Nabi itu apa? Maksudnya kita bahasa mudah lah. Nabi itu apa? Kami tak pernah dengar. Kitab Quran apa dia ni? Kami tahu semua syair, tahulah. Mereka tak tahu apa pun.
Okey, tapi bila mana Nabi telah menyampaikan kisah-kisah terdahulu yang mana mereka juga dengar tentang pendeta-pendeta di Yathrib pada waktu itu, mereka baru dapat cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita Nabi Adam alaihi salam. Tapi mereka dah lama tak diberikan peringatan oleh nabi-nabi dan juga rasul. Sebab daripada ayat ini jugalah menunjukkan bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul itu tujuannya adalah untuk memberi peringatan, memberikan munzirin wa mubashirin, ataupun memberikan peringatan dan juga khabar gembira. Yang ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-48. Maksudnya ayat ketiga ni Allah nak bagi tahu pada kita bahawa tugas para nabi dan para rasul tu apa? Tugas dia. Okey, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-48 kata Allah. Surah Al-An'am ayat yang ke-48, muka surat 133. Muka surat 133 surah Al-An'am ayat yang ke-48. Okey, surah Al-An'am ayat ke-48, muka surat 133, kata Allah, "Wa ma nursilul mursalin illa mubashshirina wa munzirina." Tidaklah kami mengutuskan para rasul itu melainkan untuk mubashirin, memberikan khabar gembira, wa munzirin, dan memberikan peringatan. Itu je tujuan Nabi diutuskan, Nabi dan Rasul-Rasul semua, bukan Nabi Muhammad saja, semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tugasnya adalah untuk memberikan mubashirin ataupun memberikan tabsyir, berita gembira, dan juga memberikan beri peringatan, memberikan peringatan. Apa dia maksud memberikan kabar gembira? Iaitulah sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang diutuskan, berita gembiranya adalah kamu akan masuk dalam syurga. Munzirin, memberikan berita peringatan. Apa maksud dia? Siapa-siapa yang menentang Allah, yang tidak taat pada Allah, yang mengancam Allah dan juga Rasulnya, maka dia akan diancam dan beri peringatan untuk neraka. Okey, jadi maksudnya dekat sini adalah benda yang perlu kita tahu. Rupanya tujuan Nabi-Nabi dan Rasul itu adalah untuk memberikan peringatan dan juga memberikan khabar gembira. Siapa taat pada Allah dan Rasul, masuk syurga. Siapa yang ingkar pada Allah dan Rasul, masuk neraka. Ini metod dakwah. Sekaligus Allah nak menunjukkan kepada kita cara berdakwah. Cara berdakwah macam mana Ustaz? Cara berdakwah bukan hanya memberikan peringatan saja, bukan hanya memberikan ancaman, kau ni tak semayang masuk neraka ni, kau tak tutup aurat ni, kau nak kena bakar ke rambut kau dalam neraka. Itu munzirin dia panggil. Tapi bila dah bagi tahu peringatan itu masih lagi tak jalan juga dakwah, trylah tabsyir, trylah mubashirin, trylah berita gembira. Kan? Sebab kita tahu berkaitan dengan peringatan mungkin tak ada kesan. Tak ada kesan Ustaz, cakap berbuih lah, dia bukan dengar pun kata saya Ustaz. Nak pula cakap ke anak kita kan, lagi orang cakap gini, kata jangan, itulah yang dia buat, beri peringatan kan. Tapi tak boleh. Jadi bila tak boleh, cuba try tukar lain, metod yang lain, iaitulah dakwah dengan cara beri kabar gembira. So maksudnya beri kabar gembira macam mana? Dulu asyik beri perancaman neraka, cuba beri berita gembira pula. Kak Long, kalau keluar cuba tutup aurat, tantang rezeki Kak Long lagi murah. Betul gembira tu? Oh iya ke mak? Iyalah, mak bawa balik kuliah duha ni. Kan? Mak bawa balik kuliah duha ni dekat alam damai mukhlisin. Berita gembiranya, maknanya beri berita gembira. Kau jangan takut ke tak semayang? Jangan asyik cerita tak semayang, kau tak takut ke kena bakar? Itu munzirin. Tapi kalau mubashirin, cuba kau semayang. Tentang bila kau semayang, kau sehat mana tahu? Tentang kau semayang, kau tak ada jodoh kan? Kau tak kahwin lagi kan? Cuba kau semayang. Tentang Allah bagi jodoh sekejap. Itu mubashirin. Itulah metod kaedah dakwah yang Nabi gunakan melalui Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Beritahu cara nak dakwah macam mana. Bukan hanya ancaman. Orang pun geram dengar dah. Kau ni asyik ancam aku je. Kau yang kau seorang masuk syurga. Itu yang orang marah lah. Tentanglah pergi kuliah duha, asyik mengancam orang dengan neraka. Cuba tukar. Kan? Tukar pula. Macam mana pula? Jom sama-sama masuk syurga. Sekarang ni semua jom je. Jom subuh berjemaah. Dah ke semalam? Bila tu? Oh dah sudah. Jom subuh macam Jumaat. Semua jom. Atau mengajak berita gembira. Pasal apa? Dapat makan.
Oh syok tak? Syok ha? Berita gembira buat makan apa tidaknya kan. Sekarang kempen tu je banyak. Tak apa, alhamdulillah bagus lah. Jangan pedulikan orang yang cakap-cakap ni kan. Alah tu sekejap je Ustaz, lepas tu nanti dah tak ada dah muka dia. Tak apalah, sekurang-kurang 3,000 orang yang ada, 300 orang yang melekat, 30 orang yang melekat, dakwah lah tu. Berita gembira lah tu untuk orang yang mungkin baru. Nanti lama-lama kita buat lagi, melekat lagi 30 orang, melekat lagi 10 orang. Okey, kita bukan nak tengok kuantiti orang tu melekat atau tidak, tapi Allah nak tengok kualiti tu buat ke tidak. Penuh, mana-mana pergi sekarang semua penuh subuh kan. Saya pun tak tahu nak parking kat mana dah, punya banyak dah punya orang datang kan, macam-macam. Dulu kita buat geng subuh macam Jumaat di Masa Maju pun penuh, tak ada tempat parking lah, tak ada masuk. Dululah, sekarang buat ada juga, sekarang masih lagi dia yang tengah buat lagi. Jangan turunkan. Benda tengah semangat ni baik tengah buat kan. Buat lagi macam-macam aktiviti. Biarlah keluar duit sikit pun tak apa. Kan? Kadang sekarang ni macam-macam orang bagi duit pada budak kanak-kanak kecil kan, budak yang sekolah rendah, ambil duit belanja RM5 seorang. RM5 seorang duit belanja. Kemudian bagi makan, kemudian ada pula brisk walk yang berjalan budak lagi kan. Macam-macam. Tak nak brisk walk pun tak apa, jalan melenggang pun tak ada masalah. Kan, janji ada aktiviti yang dibuat supaya mereka ni rasa diraikan. Tak nak berjalan pun tak apa, tunggulah di masjid sampai brisk walk tu habis. Boleh juga. Janji diimarahkan masjid. Jangan pedulikan orang. Inilah dia mubasyirina wa munzirina. Orang yang memberikan peringatan dan juga orang yang memberikan kegembiraan supaya mereka tahu juga peringatan itu diberikan agar dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita nak sebutkan bahawa kita yang memberikan peringatan dakwah kepada orang-orang yang ada di keliling kita tetap tidak ada kuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka. Hatta Nabi sendiri pun, Nabi SAW sendiri pun tidak ada kuasa untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang dengar. Dalam surah Al-Ghashiyah, dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-21. Ini juzuk 30 ni surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-21, muka surat 592. Hari ni nampaknya macam dapat satu ayat je ni. Pasal panjang, ayat ni kan panjang kan. Tak apa lah, nanti sambung lain lah. Ayat keempat tu cerita dah best lah tu. Ayat keempat tu Allah nak memperkenalkan Allah tu sekali lagi, siapa dia. Ya Allah, best ni. Tapi tak sempat lah, kalau sambung kan nanti melerit-lerit. Habiskan ayat ketiga ni. Tak habis gini, belum. La'allahum yahtadun, belum habis lagi. Kita masih lagi dalam kategori litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik, yang mana kata Allah, Quran ni turun daripada Allah Tuhan engkau wahai Muhammad. Tujuan Quran itu diturunkan untuk beri peringatan kepada kaum yang dah lama tak dapat peringatan, iaitulah Quraisy, kaum kafir Quraisy, yang mana tujuan Nabi diutuskan, Rasul diutuskan untuk memberikan peringatan dan juga berita gembira. Dan Nabi hanya boleh beri peringatan dan berita gembira sahaja. Untuk mendapatkan hidayah bukan Nabi. Dalam surah Al-Ghashiyah ayat ke-21 Allah kata fadzakir innama anta mudzakir. Allah kata berilah peringatan. Innama anta mudzakir, kerana engkau ni adalah mudzakir je. Mudzakir maksud tukang beri peringatan. Tukang beri peringatan, mudzakir. Kalau ada kawan-kawan nama Mudzakir kan, ada anak nama Mudzakir, saya ada kawan seorang nama Mudzakir. Bagus tu, tukang beri peringatan. Memang peringatkan orang je kerja dia. Ikut sesuai dengan nama dia tu, Mudzakir, tukang beri peringatan. Jadi Allah kata fadzakir, berilah peringatan wahai Muhammad kepada mereka. Siapa dia? Kepada orang Quraisy Mekah ni. Innama anta mudzakir, kerana engkau adalah orang yang memberi peringatan. Tapi kata Allah ayat 22, lasta alaihim bimusaitir, tapi kau tak ada kuasa wahai Muhammad untuk nak memberikan peringatan kepada ataupun memberikan hidayah kepada mereka. Kau tak ada kuasa. Lasta alaihim bimusaitir, tidak ada kekuasaan pun ke atas engkau wahai Muhammad yang aku berikan untuk berkuasa ke atas mereka. Maksudnya kau hanya tolong berikan pezakir, berikan peringatan sahaja. Masuk Islam tak masuk Islam bukan kerja engkau wahai Muhammad. Macam itulah. So walaupun Nabi, Allah memberitahu kepada Nabi, tapi bukan untuk Nabi saja, untuk kita. Kita ni cakaplah berbuih mulut, berdakwah lah dengan surah As-Sajadah, habis surah Al-Mulk bagi apa semua, tetap macam tu juga dia. Pasal apa? Pasal dalam keadaan kita tak ada kuasa pun ke atas mereka. Kau dulu kan dah belajar surah Al-Mulk, tak faham lagi. Allah tak bagi macam mana? Kan? Orang yang tengok live pun berkali-kali tengok dah, sama juga macam tu juga perangai dia. Ini baru nak masuk surah As-Sajadah, nak cerita lagi, tetap juga mengumpat, tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Pasal apa jadi gitu? Sebab bukan ada kuasa pun orang yang menyampaikan. Yang berkuasa tu hanyalah Allah.
Nabi pun tak boleh berikan hidayah kepada pakciknya. Nabi pergi ke Taif ni, sebab bulan Rejab ni banyak cerita pasal Isra' Mi'raj, kait semua Rejab belaka lah. Nabi pergi ke Taif, Nabi nak dakwah penduduk Taif, tapi kata Allah, lasta alaihim bimusaitir, kau tak ada kuasa pun untuk berikan hidayah kepada penduduk Taif. Satu orang pun tak terima dakwah Nabi pada waktu tu. Tetapi yang Nabi tak target tu masuk Islam. Adas. Okey, Adas ni adalah hamba ataupun pekerja kepada Utbah bin Rabi'ah dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Dia ada satu kebun. Kebun dia lah, kebun Utbah dan Rabi'ah. Kebun Utbah dan juga Syaibah. Dua-dua ni kufur. Dua-dua ni mati dalam perang Badar. Utbah dan Syaibah ni kufur lah. Maksudnya orang musyrikin Mekah lah. Tapi dia suruh Adas ni pergi bagi air pada Muhammad ni. Sebab tengok Muhammad ni teruk kena dah. Kat Taif, bagi air, minum. Tiba-tiba Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, minum. Terkejut Adas. Dia kata, apa perkataan yang kau baca tu? Orang lain tak ada pernah baca macam ni pun. Nabi bila orang kata macam tu, Nabi seronok lah, sebab orang tanya. Orang tanya, Nabi akan jawab, layan lah. Nabi tanya dia, kau nama apa? Daripada mana? Dia kata, anak Adas. Dia kata, nama aku Adas niwa apa dia? Allah lupa pula. Ninawa. Betul ke? Di Iraq. Apa? Betul ke saya sebut tu? Lupa dah nama tempat dia. Ninawa. Min Ninawa. Betul. Aku dari Adas daripada Ninawa. Ninawa ni adalah di Iraq. Oh, bila Nabi dengar macam tu, dia daripada Adas dan daripada Iraq, daripada Ninawa, maka dia kata, oh, itu satu tempat saudara aku. Namanya Yunus bin Matta. Yunus ni adalah Nabi Yunus alaihi salam. Lagi terkejut Adas, macam mana kau tahu ada satu orang Nabi yang dekat sana namanya Yunus, sedangkan tak ada orang pun pernah pergi ke sana. Kau orang pun tak pernah pergi sana. Jauh tu Iraq, Mekah, Madinah, Iraq, jauh tu. Macam mana kau tahu dekat sana ada seorang Nabi? Kata Nabi SAW, dia adalah seorang Nabi dan aku juga adalah seorang Nabi. So bila dia dapat dengar saja Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi, dengan sebab dia terkejut Nabi boleh tahu macam tu, dia terus beriman dengan Nabi SAW. Siapa berkuasa atas Adas ni? Allah. Nabi hanya sampaikan. Nabi punya nak sampaikan dakwah kepada penduduk Taif, sebab Nabi dihalau keluar. Tuan-tuan tahu tak Nabi pergi Taif pasal apa? Bukan Nabi sahaja pergi, Nabi dihalau. Lepas Khadijah meninggal, lepas Abu Talib meninggal dalam bulan Rejab, Khadijah meninggal dalam bulan Ramadan, Nabi dihalau keluar sebab dua orang ni tak ada arah. Yang menjadi backing Nabi ni, tempat backup Nabi ni, Abu Talib duduk depan, Khadijah duduk belakang untuk jadikan sebagai Nabi ni tak kena apa-apa, meninggal saja dua-dua. Nabi dihalau keluar untuk pergi Taif. Nabi pergi Taif tu sebab apa? Sebab boleh jadi orang Taif terima kot dakwah Nabi ni. Tiba-tiba tak diterima. Akhirnya turun daripada Taif tu, jumpa Adas, Adas yang masuk Islam, yang Nabi tak target pun. Jadi siapa punya milik hidayah ni? Allah punya hidayah. Okey, sebelum nak tutup, mungkin orang tanya, pasal apa dalam keadaan teruk sangat Nabi diuji pada 10 tahun kenabian Nabi tu? Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Teruk lah, maksudnya teruk lah. Cepat, benda tu cepat berlaku. Lepas Abu Talib meninggal, 2 bulan kemudian Khadijah pula meninggal. Setelah beberapa hari, dia halau pula keluar pergi ke Taif. Tak boleh balik dah. Tapi sebab lepas masuk daripada Qarnul Manazil tu, jumpa satu orang pakcik Nabi yang kawan dia lah, dibenarkan masuk sekali lagi ke Mekah atas kabel sahabat ataupun pakcik Nabi yang seorang ni. Saya lupa nama dia. Tapi dia masuk. Semua tak boleh sentuh Nabi. Pasal dia kata, wahai Muhammad, wahai Zaid, masuk. Kau ikut daripada kabel aku bawa masuk, kau tak ada orang pengacau kau. Masuk balik ke Mekah, duduk 3 tahun lagi kan. 11, 12 dan 13 baru hijrah ke Madinah. 11, 12, 13 tu berlaku perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, barulah Nabi berhijrah. Baik. Tapi orang mungkin tertanya, kenapa peristiwa itu berlaku teruk kepada Nabi SAW? Dan pada ketika itu pula Nabi diberikan peristiwa yang agung, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab apa pada waktu itu Nabi kehilangan pakciknya dan juga Khadijah binti Khuwailid? Sebab Allah nak bagi tahu pada kita umat Nabi Muhammad SAW, bukan pakciknya dan isterinya yang lindung Nabi. Allah matikan dulu dua ni. Sekarang tengok siapa yang lindung Nabi? Allah. Besar cerita Isra' Mi'raj ni, dia punya sangat besar. Dia punya cerita tu sangat besar, tak tahu nak ambil daripada sudut mana. Tengah-tengah, pasca, tak tahu. Tapi bila himpunkan balik tengok, ya Allah, ini rupanya yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Yang kita ni ada orang, siapa Zat? Saya bonzer, 12 kanan 12 kiri, itu dia.
Allah matikan semua, siapa ada lagi? Tak ada. Hanya Allah saja yang ada. Dalam peristiwa Hijratul Rasul pun Allah nak tunjukkan bahawa yang ada pada ketika mana di Gua Hira ataupun di Jabal Sur, di Gua Sur, Allah. Tapi itu selepas 3 tahun kan. Tapi waktu ni mereka 10 tahun ni, mereka dalam keadaan Nabi di backup oleh Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid, Allah matikan dulu mereka ni. Allah nak bagi tahu, wahai Muhammad, Allah yang lindung kamu, bukan Abu Talib, bukan Khadijah. Dan 3 tahun ni survive, tak ada mereka. Apa jadi? Allah utuskan mereka ini untuk pergi ke Madinah untuk satu lagi, panggil apa? Projek. Bukan projek, dipanggil satu misi yang lebih besar untuk membuka balik Mekah setelah 8 tahun. Oi, besarlah cerita ni, besarlah. Kalau sambungkan memang tak masalah kita tengah ini. Okey, boleh faham Tapi nak sebutkan apa? Lasta alaihim bimusaitim, surah Al-Ghasyiyah, dan Allah tutup pada ayat yang ketiga surah As-Sajdah tadi, la'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka boleh mendapat hidayah. Siapa yang dapat hidayah ni? La'allahum yahtadun ni. Bila Allah kata beri peringatan pada orang Quraisy yang dah lama tak dapat peringatan, mudah-mudahan dengan kau beri peringatan tu mereka dapat hidayah. Ramai yang dapat hidayah. Tapi setelah berapa tahun? Setelah 21 tahun baru Allah kata wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam dengan sebab kemenangan yang Allah bagi ketika pada pembukaan kota Mekah. Madinah dah Islam, Mekah dah Islam. Tahun ke-10 hijrah Nabi SAW, 10 tahun dah Nabi duduk di Madinah. Yaman pula terbuka. Yaman pula terbuka. Kemudian Nabi wafat, kemudian barulah naik Abu Bakar As-Siddiq, naik Umar Al-Khattab, baru Rom dan Parsi jatuh. Syam terbuka, Parsi juga ataupun Kufah dan Basrah juga terbuka dengan Islam. Pembukaan Islam terbuka dekat Syam dan juga Iraq dan juga Iran pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. La'allahum yahtadun. Apa tujuannya? Kamu sampaikan saja Al-Quran, kamu sampaikan saja peringatan, Allah akan campakkan hidayah kepada mereka. Tapi bukan semua. Sebahagiannya beriman, sebahagiannya tetap terus kekal dalam keadaan kekufuran pada mereka. Dan itulah ayat ketiga. Pada ayat keempat nanti kita akan masuk tentang Allah sekali lagi menceritakan siapa dia Allah, iaitulah Allah ini yang menciptakan langit dan bumi, dan yang ada di antara keduanya yang orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahawa Allah yang cipta langit dan bumi. Sekarang ni Allah bagi tahu, ya, Allah itulah yang turunkan Quran, Allah itulah yang turunkan langit dan bumi, Allah itulah yang akan memberikan syafaat kepada kamu nanti. Itu pada ayat keempat, kelima dan keenam. InsyaAllah kita akan bincang pada kuliah akan datang. Sebab saya nak sebutkan satu lagi last yang terakhir. Orang kafir Quraisy ini, dia memang tahu bahawa Allah adalah menciptakan langit dan bumi, tapi dia tidak ada uluhiyah. Dia tidak rasa pun bahawa Allah yang mentadbirkan bumi ini. Dia yang tak rasa pun mengatakan bahawa Allah ni wujud untuk dia sembah. Dia tahu bahawa Allah hanya ciptakan saja, berhala-berhala inilah yang sepatutnya disembah. Tiba-tiba Allah turunkan ayat keempat, lima dan enam untuk menceritakan sebenarnya buang berhala tu, Allah sebenarnya yang layak untuk disembah. Itu semua dalam kuliah akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Sekadar itu dulu, insyaAllah kita punya kuliah tafsir ataupun tadabbur pada pagi ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datangkan mohon kepada-Mu, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian. Ya Allah, ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.